الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خطيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت الغفور كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة بالرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat taufik dan kesihatan serta umur dipertemukan lagi kita pada malam ini untuk menyambung kembali kuliah bulanan kita di Surau Naib Idris, Kampung Selancar Bagus. Diharapkan sekalian yang hadir sehat walafiat dan marilah sama-sama kita memperbaiki dan memperbetulkan niat kita. Semoga Allah Ta'ala menurunkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkat dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung kitab kita pada muka surat. Muka surat 41. Bab 1 bawah kali. InsyaAllah malam ni khatam kitab. Lepas khatam kitab ni kita sambung kitab yang baru. InsyaAllah kita akan bacakan kitab Muniyatul Musalli insyaAllah. Ni ngelah ada Paktu pakai pula pakai haji ke mana? InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan umur Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Kata musannif, bermula orang yang mengerja dosa, yakni orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dosa besar maksud di sini. Bermula orang yang mengerjakan dosa besar. Dosa besar itu banyak. Membunuh dosa besar, meninggal semayang dosa besar, minum arak dosa besar, berzina dosa besar. Yang lain daripada riddah. Dosa besar selain daripada riddah, mana selain daripada murtad. Pada apa benar? Pada apa? Dengar? Pada jawab. Just sikit. Lalu jawab. Sesuaikan. Bunyi-bunyi dah. Masya Allah. Canggih sungguh. Tak bunyi pula dah. Balik. Jadi. Buat lanjut aku jauh sedekah. Mesti baru dulu. Jauh tidak.
Jadi bermula orang yang mengerjakan dosa besar yang lain daripada riddah, yakni dosa-dosa atau riddah ni makna perbuatan yang boleh merosakkan akidah, yang menyebabkan seseorang itu jadi murtad, waliyadzubillah, menyebabkan terlucutnya iman seseorang. Tidak menjadi dia akan mengerja dosa besar yang lain daripada riddah, kafir. Maknanya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar selain daripada riddah tidak menjadikan orang yang membuat dosa besar tadi kafir, tak jadi kafir. Semata-mata minum arak tak jadi kafir, semata-mata berzina tak jadi kafir, semata-mata membunuh tak jadi kafir, semata-mata bunuh diri tak jadi kafir lagi. Selama ia tapi dia kaitkan buat dosa besar tak jatuh kafir tadi selama, yakni selagi ia orang yang mengerjakan dosa besar tidak menghalalkan, dia tidak menghalalkan dosa. Sebagai contoh, dia kata tidak haram minum arak, dia minum arak serta mengatakan tidak haram minum arak, baru jadi kafir. Semata-mata tidak sembahyang, dosa besar. Tapi kalau dia menghalalkan, dia mengatakan tak mengapa meninggalkan sembahyang, tak berdosa, baru jadi itu maksud. Itu maksud. Semata-mata minum arak, semata-mata berjudi, semata-mata membunuh, selagi dia tidak menghalalkan, maka dia berdosa besar, masih lagi masih beriman lagi, masih ada iman lagi dalam diri dia. Sebab apa masih beriman? Kerana dalam hati dia menjunjung lagi hukum itu. Contoh, kalau ditanya pada dia, apa yang awak nak katakan dengan perbuatan minum arak ni? Dia kata, aku tahu minum arak ni dosa besar, aku tahu minum arak ni hukumnya haram, aku tahu tak sembahyang ni hukumnya haram. Mana dia beriman tapi berdosa. Beriman itu sebab hati membenarkan hukum. Berdosa dengan sebab melanggar perintah Allah. Tetapi kalau dia menghalalkan, sebagai contoh, dia kata tak berdosa minum arak, tak berdosa berjudi, tak berdosa berzina, barulah jatuh murtad, barulah jadi kafir, waliyadzubillah. Dan jika menghalalkan dia, nescaya jadi ia orang yang mengerjakan dosa besar tadi itu murtad, waliyadzubillah. Jadi murtad di mana terkeluarlah dia daripada Islam, terkeluar dia daripada Islam. Jadi jangan sampai menghalalkan perbuatan dosa. Kalau setakat sekadar melakukan maksiat, berdosa, tapi beriman lagi. Tapi kalau dia menghalalkan, dengan makna dia menghukumkan maksiat tadi, dia kata tak ada masalah, tak berdosa pun. Minum arak tak berdosa, mendedahkan aurat di khalayak ramai tak berdosa, meninggalkan sembahyang tak berdosa, maka jadi kafir dan murtad. Dan apabila dah murtad, nak buat lagu mana? Bila seseorang tu dah jatuh murtad, nak buat lagu mana? Dan apabila jadi murtad seseorang, maka murtad tadi itulah, murtad ni boleh terjadi dengan beberapa sebab. Pertamanya di antara dengan sebab perkataan. Sebagai contoh tadi, dia menghalalkan perbuatan minum arak, dia menghalalkan berzina, dia menghalalkan berjudi. Itu contoh perkataan. Ataupun dia berkata yang Allah Ta'ala itu bersifat dengan zalim, contoh. Dia kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan jahil. Itu contoh perkataan yang menyebabkan seorang jadi murtad, dikafir. Yang kedua, murtad dengan sebab perbuatan. Contohnya sujud sesama makhluk, ataupun dia memijak-mijak Al-Quran, contoh. Itu contoh perbuatan. Menyembah berhala, contohnya. Itu murtad dengan sebab perbuatan. Dan yang ketiganya, boleh jatuh murtad dengan sebab akidah, pegangan dalam hati yang
yang salah. Sebagai contoh, dalam diam-diam dia berpegang dalam hati dia, seseorang ni dalam diam-diam dalam hatinya beriktikad yang Allah Ta'ala tu contoh berwarna kuning, contoh sebagai contoh. Dalam diam-diam dia beriktikad yang Tuhan tu berwarna-warni, contoh. Dalam diam-diam dia berpegang dalam hati yang Tuhan tu ada tempat tinggal di atas langit yang ketujuh, contoh. Dalam diam-diam dia mengatakan Allah Ta'ala itu berjirim, berjisim. Maka dalam diam-diam kalau ada akidah yang macam itu, maka murtad ada dengan sebab akidah yang salah. Baik, apabila murtad seseorang, maka wajiblah bila jatuh murtad seseorang, maka wajiblah. Wajib di sini wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Dulu awal kita dah beritahu 5 hukum syarak kan? Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Wajib syarak apa? Perkara yang dituntut oleh Allah ke atas mukallaf supaya melaksanakan sebagai perintah yang mu'tamad. Barang siapa buat dapat pahala, siapa meninggalkan berdosa. Itu wajib syar'i. Ni wajib syar'i dah ni. Maka wajiblah yakni pada syarak di atas yang memerintah pekerjaan muslimin. Siapa dia? Ni wajib ke atas yang memerintah pekerjaan muslimin. Siapa dia? Seperti raja. Raja itu contoh. Sebab tu dia kata seperti. Kalau negeri itu ada gaji lah. Kalau tempat tu jernih tak ada gaji. Maknanya ada khalifah contoh ni, tapi bukan gaji. Dia yang paling berkuasa kat situ. Dia yang mentadbir urusan orang muslim, orang mukmin di situ contohnya. Ni dibagi contoh raja. Maka wajiblah bagi orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Mana contoh orang yang memerintah pekerjaan muslimin? Seperti raja. Apa yang wajib atas raja tadi? Apakah yang diwajibkan ke atas seperti raja tadi, seumpama raja tadi? Wajib menyuruh. Wajib suruh. Siapa yang wajib ni? Gaji. Ataupun pemerintah wajib atas raja, ataupun pemerintah menyuruh, wajib suruh. Pemerintah tadi tu wajib suruh akan orang yang murtad tadi. Faham di sini, kalau raja tadi, kalau pemerintah tadi tidak menyuruh orang yang murtad setelah dia tahu orang itu murtad, tapi dia tak nak ambil tindakan, dia tak nak menyuruh kembali kepada Islam, maka berdosalah raja ataupun pemerintah tadi. Umum lagi, ini umum raja mana-mana asalkan dia muslim. Hukum Allah ni, hukum syariat ni untuk sekalian manusia, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Melayu, untuk sekalian kan. Bukankah Islam, bukankah Quran itu diturunkan untuk sekalian, bukan untuk orang Arab, untuk sekalian. Halal haram itu untuk sekalian manusia. Jadi wajib atas raja. Jadi mana-mana raja dia kena tahu undang-undang ni. Mana-mana yang jadi raja, mana-mana yang jadi pemerintah, dia wajib kena tahu. Sekiranya ada orang murtad, dia wajib menyuruh kembali kepada Islam. Wajib suruh orang murtad tadi kepada masuk pada agama Islam. Wajib paksa masuk nampak ini contoh di dalam agama perbuatan yang dipaksa. Jadi kita jangan terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang mengatakan dalam Islam ini tidak ada paksaan. Ada tempat dipaksa, ada tempat tak boleh dipaksa. Bukan dipaksa dalam segala hal dan bukan dibiarkan dalam segala hal. Kalau sunat, benda-benda sunat dibiarkan. Silakan nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Ada pun benda wajib dipaksa. Contoh menutup aurat, wajib paksa menutup aurat. Sembahyang, wajib paksa sembahyang. Contoh macam anak-anak kita wajib paksa
Wajib paksa semayang, tuan-tuan. Jangan kata biarlah budak tu jangan paksa-paksa semayang, nanti dia terbuka hati semayang lah. Tu yang sampai ke mati tak terbuka. Wajib paksa tutup aurat, wajib paksa. Kalau mak bapak tak paksa anak dia semayang, dosa atas mak bapak. Mak bapak tak paksa anak-anak tutup aurat dengan sempurna, dosa atas mak bapak. Jangan kata biarlah terbuka pintu hati. Jangan paksa-paksa budak tutup aurat. Jangan paksa-paksa anak kita pakai tudung. Na'udzubillah. Ini pahaman mana yang kita ambil? Itulah Islam liberal. Contoh dari dulu. Dia nak Islam tapi bebas. Dia nak Islam ikut dia. Bukan dia ikut Islam. Islam kena ikut dia. Tapi ngaku Islam dia. Padahal Islam yang semua bukan lagi tu. Islam buat sebenarkan lagu. Ni wajib paksa orang yang murtad tadi kembali kepada Islam. Maka kalau seandainya pemerintah atau raja tidak memaksa, maka dosalah atas pemerintah. Itu kalau seorang. Kalau ada 200,000 orang yang murtad, tidak diambil tindakan oleh pemerintah yang Islam, maka 200,000 orang dari dosa ditanggung oleh pemerintah. Kena jawab besok hari kiamat. Kena tanggung jawab besok hari kiamat. Kalau 500,000 orang murtad, dia tak ambil tindakan, dia lain dia ambil tindakan. Dia menyuruh, dia menangkap, dia menyuruh, memaksa. Maknanya kalau ada orang murtad tidak berdosa atas diri kerana dia mengambil tindak. Wa nasallallahu begitu ya. Generator. InsyaAllah. Dengan apa? Paksa apa tu? Dengan masuk kembali kepada Islam, dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kena paksa dia ucap balik. Sebagai tanda dia menerima, dia percaya yang Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul, serta beriman dengan 50 aqaidul iman yang tersurat di sebalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan baru ni data yang betul. Maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setidak-tidaknya ada 50 aqaidul iman yang tersirat di sebalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan sebab itulah orang yang kafir nak masuk ke Islam disuruh bersyahadah sebagai syarat mereka menerima yang Allah itu Tuhan, yang Muhammad itu Rasul, serta hatinya percaya 50 aqaidul iman. Wajib suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kat Malaysia belum ada lagi ni. Kat negara kita belum dah ada ke belum? Dah ada ke belum? Orang murtad dipaksa masuk Islam dah ada belum? Orang bukan tanya murtad dah belana. Tak ada malu-malu, tak ada segan-segan dah. Duk isytihad, terang-terang, duk hina Nabi, terang-terang, duk hina Rasul, terang-terang, duk caci maki Quran, terang-terang isytihad keluar Islam. Ada tak tindakan macam mana yang dalam kitab ni cakap? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Maka tanggungjawab di atas pemerintah. Menyuruh mereka yang murtad-murtad tadi kembali bersyahadah. Bukan wajib atas kita, tuan-tuan. Kita tak wajib menyuruh mereka sebab kita tiada kuat, tapi wajib kita engkar dalam hati. Jangan redha. Maknanya apabila tindakan tidak diambil ke atas orang yang murtad tadi, tindakan tidak diambil, kita jangan redha. Tak suka, aku tak seronok dengan hukum yang macam ni. Aku tak sokong hukum yang macam ni. Aku tak redha hukum yang macam ni. Maknanya tidak mengambil tindakan atas orang yang Kalau puan-puan redha, tidak diambil tindakan atas orang yang murtad, terpalitlah dosa-dosa daripada tuan-tuan. Terpalit dosanya pada tuan-tuan. Dosa bahagian redha. Faham tak? Kita tak minum arak, kita redha dengan orang minum arak, dapat dosa minum arak. Faham tak ni? Orang tak nak menegakkan hukum syariat, hukumnya haram. Tidak menegakkan hukum syariat itu maksiat. Mana tiap-tiap perkara yang Allah suruh bila ditinggalkan namanya
maksiat. Tiba-tiba kita rela, tiba-tiba kita redha, kita seronok tak ditegakkan hukum syariat, terpalit dosanya dengan diri kita sendiri. Kita dapat dosa. Dosa bahagian redha, tidak ditegakkan syariat. Maka dalam hati kita ingkar, aku tak suka tak ditegakkan hukum syariat. Aku tak redha selagi tak ditegakkan hukum syariat, aku tak redha. Baru selamat daripada dosa. Kalau tak berdosa. Redha dengan maksiat, redha dengan taat. Baik, dua kalimat syahadah dan menyuruh akan dia akan murtad tadi selepas daripada bersyahadah tadi, suruh dia bersyahadah, kemudian suruh dia bertaubat daripada kesalahan murtad itu, suruh dia kembali balik bertaubat, mengaku bersalah, menyesal, azam takkan ulang lagi murtad selama-lamanya. Maka jika enggan ia siapa enggan ni? Kalau orang murtad tadi tu enggan setelah ditangkap oleh pemerintah atau raja, disuruh bertaubat, disuruh mengucap, dia tak nak mengucap, dia tak nak taubat, dia nak duduk kekal dalam murtad tadi, maka jika enggan ia kepada Islam, wajib turun hukum baru pula. Datang hukum baru pula. Mana? Wajib atas umpama raja itu membunuh akan dia, wajib dibunuh. Kalau tak bunuh hukumnya nampak tak? Kalau tak bunuh berdosa. Siapa berdosa? Pemerintah. Mula-mula wajib suruh, tiba-tiba dah suruh dah, dia tak nak kembali, turun hukum baru, wajib bunuh selepas dipaksa. Tengok tu, wajib dibunuh akan dia apabila sampai tempohnya 3 hari. Bagi can 3 hari kembali. Bagi can 3 hari, suruh taubat 3 hari daripada hari ditangkap. Contohnya bagi can 3 hari supaya bertaubat dan kembali kepada Islam. Tiba-tiba masuk hari ketiga, habis hari ketiga nak masuk hari keempat lah, dia tak nak juga mengucap kalimat syahadah, maka turunlah hukum yang baru atas pemerintah, iaitu wajib dibunuh orang yang murtad yang tak nak kembali dari. Sebab apa tuan-tuan? Orang murtad ni dia akan jadi penyakit kepada orang lain. Sebesar-besar jenayah yang merosakkan agama adalah murtad. Sebab sebesar-besar jenayah, sebesar-besar perosak agama Islam adalah orang murtad yang keluar dari agama Islam. Sebab tu Allah suruh bunuh kalau dia tak nak kembali kepada Islam. Ini hukum siapa tuan? Hukum Allah. Boleh tak nak kata hukum Allah zalim? Tak boleh. Jangan kita kata zalim lah kalau macam tu. Jangan tuan. Siapa Tuhan sekarang ni? Barang siapa yang meletakkan sifat zalim pada hukum-hukum Allah, maka dia telah meletakkan sifat kekurangan pada Allah. Jatuh murtad pula dah tak pasal-pasal. Jatuh murtad tak pasal-pasal apabila disifatkan hukum agama Allah hukum yang zalim. Kerana orang yang mensifatkan hukum agama Allah zalim, hakikatnya dia mensifatkan Allah tu dengan zalim. Sebab yang sungguh tu Allah. Dan wajib atas yang mengerjakan dosa. Habislah cerita tadi tu. Maka kewajipan ni atas tiap-tiap pemerintah yang Muslim. Tak kisah mana negeri, mana negara pun. Mana negeri, mana negara. Orang Arab ke, orang putih ke, orang Melayu ke, ikutlah. Asalkan dia pemerintah Islam. Dan wajib atas yang mengerjakan dosa bertaubat daripada dosanya. Wajib bertaubat. Taubat ni hukumnya wajib. Sembahyang sunat taubat hukumnya sunat. Dan kalau berdosa nak sembahyang sunat taubat ke nak bertaubat? Bertaubat. Lepas tu baru iringkan sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat tu sembahyang sunat yang bersebab. Lepas bertaubat cukup syarat dan rukun taubat, maka dirikan sembahyang sunat. Namanya sembahyang sunat taubat. Jadi nak taubat ada dia punya
Rukun dia, ada syarat dia. Ada rukun taubat, ada syarat taubat. Tak cukup rukun, tak cukup syarat, tidak dinamakan taubat dan dosanya tak diampunkan oleh Allah. Maka kena belajar pula apa yang dinamakan taubat, kena belajar. Dalam ilmu tasawuf cerita pasal itu. Jadi wajib atas yang mengerjakan dosa bertaubat daripada dosanya, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dan orang-orang yang berdosa itu dibalas akan orang-orang yang berdosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, dibalas dengan azab yang pedih. Pedih lagu mana? Pedih dia itu tak terakal di pikiran. Pedih dia azab Allah itu tak terakal, tak boleh nak dibayang-bayangkan. Pedih dia tu. Dahsyatnya, azabnya, siksanya, sakitnya, susahnya. Azab Allah itu tak terjangkau di akal pikiran, tak tergambar, tak terbayang, tak tersifat. Ceritalah lagu mana tu, tak sampai hakikat azab Allah tu macam mana dia punya pedih. Sebab tu jangan mempermain-mainkan azab Allah. Di antara perkara yang boleh menjatuhkan seorang itu murtad ialah mempersenda-sendakan azab Allah. Sebagai contoh, dia kata, berdosa-berdosalah, aku tak heran pun dengan azab Allah tu. Jatuh kafir, jatuh murtad. Sebab perkataan itu mempersendakan azab Allah. Aku tak heranlah dengan neraka tu. Jatuh murtad. Waliyadzubillah. Sila jaga perkataan gitu. Sebab itulah tak kira orang baik, orang jahat kena mengaji agama supaya dia tahu sempadan. Jahat-jahat pun dia tahu sempadan. Oh, ni tak boleh. Tak pasal-pasal jadi kafir. Maknanya dia berlapik ke ada. Tapi kalau jenis pasif tak belajar, ikut apa nak keluar kat mulut, keluar lagi. Sebab itulah menuntut ilmu ni bukan untuk orang baik. Menuntut ilmu ni kewajipan yang Allah perintah atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Tak ada syarat wajib menuntut ilmu. Biarkah orang-orang yang baik, wajib laki-laki dan perempuan yang soleh-solehah menuntut ilmu. Tak ada berkait macam Nabi kata menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Tak kira baik, tak kira tak baik, tak kira baik, tak kira tak baik, semua kena menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, majlis ilmu bukan majlis orang baik-baik dah. Semua kena mengaji. Pencuri kena mengaji, peminum arak kena mengaji, penzina kena mengaji, pendedah aurat kena mengaji. Daripada kepahaman ilmu telah nanti yang akan menyebabkan dia menjadi orang yang berubah, hijrah kepada yang lebih baik. Ini kita letak syarat. Dilarang, tak suruh saya tampak. Dilarang orang yang jahat datang menuntut ilmu. Dilarang orang yang tidak soleh datang menuntut ilmu. Surau ini untuk orang soleh sahaja. Ada? Kut-kut lah. Batu siapa-siapa datang surau, jangan dia pandang atas bawah. Lagi kan dia, sambut dia, biar dia seronok datang. Mana dia dah lama nak cuba datang ke surau, bertahun-tahun duk melawan nafsu tak lepas-lepas. Tiba-tiba dia datang, kita tengok atas bawah. Dia kata, kau ni kau mimpi apa kau datang surau? Kau baru masuk Islam ke? Taubat dah, dia tak datang sampai begini. Jangan tuan-tuan ni, kita jangan jadikan diri kita asbab orang lari daripada agama. Jangan kita jadikan diri kita asbab orang lari daripada agama. Jangan. Ucap dia tahniah, bagus, alhamdulillah aku seronok, kita seronok tengok kau datang surau, masya-Allah, nanti datang lagi lah. Berseri-seri rasa surau malam ni. Bila kau datang, jack sikit supaya dia jadi semangat dah. Puji tu kan dah belajar apa puji kan. Puji ni ada kalanya haram, ada kala puji itu sunat. Kalau memuji orang ahli maksiat, puji maksiat yang lewat tu hukumnya haram. Bahawa kau ni, oi, tak ada orang paling terror mencuri kau nombor satu. Masya-Allah. Hebat tu. Dia pun
Oh, lagi semangat dia nak mencuri. Jangan puji. Orang ahli maksiat kena beri nasihat, jangan puji maksiat dia. Dalam Facebook ni tak adalah paling seksi gambar yang banyak-banyak. Kau tengok gambar kau yang paling seksi sekali. Besok dia up lagi seksi daripada. Cela dia. Dalam kitab penama bagi hati itu bagi tahu, orang yang buat maksiat ni disuruh cela supaya dia sedar diri dia melanggar perintah Allah, supaya dia bertaubat kembali kepada Allah. Jadi dalam Islam boleh memuji, dalam Islam ada tempat boleh mencela. Jangan kata tak boleh. Tengok dari kitab penama bagi hati tu. Ngaji macam-macam nak kena belajar kan. Jadi dibalaskan dengan azab yang pedih dan dimasukkan dia orang yang berdosa ke dalam neraka. Wal a'yadzubillah min dzalik. Ini tilik kepada hukum aradi. Kita dah belajar dulu kan. Hukum aradi ni mana janji Allah pada hukum akal. Kalau ahli maksiat Allah Ta'ala nak masukkan dalam syurga pun boleh. Hukum akal kita sebab masukkan syurga ke masukkan mana itu hukumnya harus bagi Allah. Kan dah belajar dulu satu sifat yang harus bagi Allah, harus Allah membuat mungkin dan meninggalkan mungkin. Masuk dalam perkara mungkin, masukkan ke syurga, masukkan ke neraka itu masuk dalam perkara mungkin, harus bagi Allah. Tapi tilik kepada janji ahli maksiat neraka. Ahli maksiat neraka. Itu janji Allah. Dan orang yang bertaubat daripada dosa itu, yakni orang yang bertaubat mengikut syarat dan rukun, seperti orang yang tidak ada dosa dimula-mula lagi. Tak tahulah punya banyak dosa dia daripada sejak lahir, tubik-tubik perut mak dia buat maksiat lah tuan-tuan. Tubik-tubik perut mak dia terus buat maksiat lah sampai umur 70 tahun. Masya Allah. Lepas tu dia taubat kepada Allah mengikut syarat dan rukun, seperti bayi yang baru dilahirkan, tak ada dosa tinggal. Bersih habis dah. Bersih habis dah. Kosong dah. Dipadam semua dosa-dosa apabila dia bertaubat mengikut syarat dan rukun. Untung ke rugi? Untung tak orang yang berdosa taubat? Untung. Orang yang berdosa yang tak nak taubat dah yang rugi. Kita ni semua ahli maksiat tuan-tuan. Maka kalau kita tak nak bertaubat, yang ruginya kita. Sedangkan Allah sentiasa nak mengampunkan dosa. Sentiasa Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita. Tapi kita yang tak sudi nak minta ampun, kita yang tak sudi nak bertaubat, maka tidak diampunkan oleh Allah. Allah tak jemu nak mengampunkan kita. Berapa kali taubat pun tapi taubat ni payah, bukan mudah taubat ni. Sebab tu Imam Ghazali kata aqabatut taubat, gunung taubat. Sebab apa dia kata gunung taubat? Kerana nak taubat ni payah. Kalau mudah, hari-hari kita taubat dah. Sebab apa kita bertanggung-tanggung nak taubat? Apa dia antara sebab? Dikatakan gunung tadi. Bila nak taubat, timbul dalam hati. Dia kata tak payahlah, aku kan tak kenal kau, tak sampai Jumaat depan kau pergi dah balik tempat tu. Tak payahlah nak buat alim-alim bertaubat. Dah lemah kita tak jadi taubat. Pernah rasa dia tak? Ngakulah. Tiap-tiap kali nak taubat mesti ada rasa macam tu. Mikir banyak kali. Taubat kan ulang balik, taubat ulang balik. Main-main dengan taubat. Tu sebenarnya bisikan syaitan tuan. Tu bisikan syaitan. Imam Ghazali kata tu bisikan syaitan yang nak meragu-ragukan kita supaya jangan bertaubat. Dikatakan kau bertaubat ulang balik, kau taubat ulang balik, kau taubat ulang dalam hati. Kau taubat ulang balik, kau taubat ulang balik. Main-main dengan taubat mana boleh, kata dia. Kita punya tak juga. Dah tertipu dia. Sebab tu kena ngaji tasawuf. Ilmu tasawuf ni nak menceritakan selok-belok tipu daya syaitan. Dia kata nanti kalau kau taubat, nanti kalau kau ulang balik. Kata Imam Ghazali, andai kata timbul
perasaan yang demikian, ketahuilah itu semuanya bisikan syaitan. Bertaubat sahaja serta yakin dengan Allah, kerana yang dibisikkan tadi dia kata nanti besok kau ulang balik. Padahal benda besok ni benda akan datang. Siapa yakin besok dia akan ulang maksiat dia balik? Dia yakin, garanti 100% dia akan ulang balik. Ada? Kita tak ya? Sebab benda akan datang, kita tak tahu. Boleh jadi apabila dia bertaubat dengan kehendak Allah, Allah bagi dia taufik. Selama-lama Allah bagi taufik sehingga dia tak akan mengulangi lagi dosa. Ingat macam tu, insya-Allah baru kuat nak bertaubat. Kalau dia fikir macam tadi tu, memang tak akan jadi nak taubat sampai bila-bila. Satu lagi kata Imam Ghazali, bertaubat sajalah, mudah-mudahan ajal kamu sampai sewaktu kamu sedang bertaubat kepada Allah. Betapa mulianya mati sedang bertaubat. Mati sedang membuat ibadat yang wajib. Taubat yang wajib. Bila fikir macam tu baru insya-Allah boleh nak taubat. Kalau tak, memang kita akan tangguh lah. Sebab tu di antara satu syarat taubat ni, azam dalam hati takkan ulang segala jenis dosa selama-lamanya. Dah fikir habis Contoh, orang ni nak taubat minum arak. Bukan sahaja dia kena azam meninggalkan arak selama-lamanya, dia kena berazam meninggalkan segala jenis dosa selama-lamanya. Itu nak menunjukkan kebenaran hati dia, siddiq hati dia, nak menunjukkan benar-benar dia nak kembali kepada Allah. Dah boleh? Mikir boleh? Dia kata takkan nak tinggal semua. Takkan nak kena tinggal semua maksiat. Takkan yang sikit-sikit tu tak boleh. Nampak dia datang tu. Takkan tak boleh mengumpat dia jalan. Kita kaki mengumpat, kaki membawa. Datanglah nanti takkan tak boleh tinggal, takkan nak kena tinggal semua. Nampak tak? Itu permainan tu kan tak? Jadi bila mikir-mikir macam tu, tak jadi. Tak jadi taubat. Sebab tu namanya gunung taubat, payah. Payah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah. Allahumma amin. Dan orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa di mula-mula lagi, maka dibalaskan dia. Orang yang bertaubat tadi cukup dengan syarat rukun dengan beberapa balasan yang baik, dan dipermasukkan akan dia ke dalam syurga. Apa di syurga ni? Kebun. Kebun apa? Bukan kebun durian. Tadi datang ada orang tanya, ingat Ustaz nampak beli durian? Tak ada. Nampak je, tengok dia beri jauh, mampu tengok durian. Ada durian di sini? Tak ada. Baru nak minta. Mujur tak ada. Baik. Jadi kebun yang ada di dalamnya nama kebun tuan. Dia punya luasnya 7 petala langit bukan jaga kebun durian tuan-tuan no. Kebun syurga. Paling lekeh seluas langit paling lekeh. Orang yang terakhir, mukmin yang terakhir yang dikeluarkan nanti daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, paling lekeh lah tu. Mukmin yang paling lekeh kali. Orang dah lama duduk dalam syurga lah. Dia duduk dibakar, na'udzubillah min dzalik, duduk dalam neraka tak tahu berapa juta tahun, berapa puluh ribu tahun. Lah bila nak dikeluarkan oleh Allah, mendapat syafaat Nabi Sallallahu, masuk dalam syurga. Paling lekeh lah tu. Dia punya luas syurga dia. Seperti 7 petala langit paling lekeh kan. Tu paling banyak dosa tu. Macam tu orang bagi dia punya syurga. Dah kalau orang soleh agak dari mana? Kalau orang solehah macam mana syurga ni? Kalau pada Nabi Rasul macam mana? Kalau orang takwa macam mana pula amal ibadah? Macam mana pula dia punya syurga dia tuan. Duduk dalam tu kekal selama-lama berseronok dalam tu selama-lama berseronok. Tak sudah seronok, tak payah nak datang suruh selancar nanti sakit-sakit lutut sampai berunjuk-unjuk. Tak ada. Nak berunjuk-unjuk
nak bersakit-sakit, nak berlenguh-lenguh, nak berkereng-kereng kaki, kat dunia ni lah, nak berkorban kerana agama Allah, kerana keimanan terhadap akhirat. Sanggup sakit-sakit datang surga, lenguh-lenguh datang juga, tencok-tencok pergi kan. Yang datang surga ni kan sihat-sihat semua. Betul? Ngaku pun. Yang sihat-sihat tak datang. Yang datang yang sakit sakit tumit, sakit lutut, sakit betis, sakit pinggang, sakit hati, sakit jantung, sakit perut, sakit kepala, sakit kaki yang datang. Masya Allah, tabarakallah. Yang sehat-sehat tak datang. Nampak tak tu? Yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala yang Maha memberi rezeki. Sakit-sakit pun diberi taufik oleh Allah sampai surga. Yang sehat-sehat tak dapat taufik, tak datang surga. Itulah. Tapi kat dunia ni je tuan. Semua tu Allah ambil kira. Sakit, lenguh, semut-semut, kereng. Allah kira lah ke? Ingat Allah tak tahu ke lenguh-lenguh kaki kita? Tahu tak tahu? Tahu tak hati kita? Bila nak habis kuliah? Tahu tak? Allah tahu tak? Tahu. Tapi kita lawan. Baru lagi. Lawan. Kejap tengok jam. Ingat kita tak perasan ni. Kita perasan mata tuan-tuan tengok atas. Malam ni kuliah lah tuan-tuan. Jumpa lepas raya haji besok. Dalam puasa memang tak jumpa dah. InsyaAllah. Bagilah cik nak manja-manja kita ni. Lepas ni tak jumpa dah. Tak jumpa bukan meninggal dah. Kita panjang umur insyaAllah. Rehat pun cuti semester dah Jadi duduk merasakan selama hidupnya di dalam dunia ini, dan barang siapa dipermasukkan nescaya kekal ia selama-lamanya dan muda selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Ngelak. Subhanallah. Muda ni tuan. Muda ni tak sama macam waktu muda tuan-tuan atas dunia. Dia punya muda ni lain. Muda dalam syurga tu tak tahu nak cakap lagu mana. Punya cantik, punya lawa, punya hebatnya. Tak payah nak pakai lipstick, tak payah nak pakai shadow, oil of Yulan, apa lagi nak beli kosmetik habis ribu-ribu. Tak payah. Dalam syurga tu Allah Ta'ala bagi cantik. Masya Allah, tabarakallah. Siapa kata nak bersenang-senang atas dunia sekali ni? Orang mukmin iktikad dia nak bersenang-senang ni, nanti hari kiamat. Nak bermewah-mewah, nak berasa segala-gala keinginan nafsu, nanti selepas mati, iaitu dalam syurga. Jangan kita terpedaya dengan pahaman-pahaman yang mengatakan dunia ni lah sekali kita nak berasa macam-macam. Ada tak pernah dengar lagu tu? Ada kata dunia ni sekali je, ni lah tempat kita nak rasa semua benda. Sebab lepas mati tak ada lah. Orang mukmin lain. Orang mukmin dia beriktikad kalau amalnya soleh, kalau dia bertakwa, amalnya diterima oleh Allah, mati dalam keadaan hati yang baik, akidah yang betul, amal yang banyak, dia akan ditemukan dengan kelebihan, keindahan, kelazatan, apa lagi? Kerajaan. Kerajaan yang hebat, kerajaan yang besar, kerajaan yang agung di dalam syurga. Syurga tak ada dah ibadat-ibadat tuan-tuan. Tak ada dalam syurga, bukan tempat beribadat, bukan tempat nak pergi haji, nak pergi umrah, nak keluar zakat, nak berwakaf, nak bersedekah, nak tutup. Tak ada. Nak beribadat di sini sahaja. Dalam syurga itu adalah tempat menerima balasan ibadat. Jadi tuan-tuan nak berpenat-penat, nak bersusah payah, berkorban, bersakit-sakit, ni lah tempatnya sekali. Itu betul. Nak bersusah-susah, nak berkorban, nak berpayah, nak berkorbankan perasaan dan macam-macam kerana agama Allah, kerana nak mentaati Allah, ni je sekali. Lepas pada mati tak ada dah peluang nak beribadat, nak korban macam-macam, tak ada dah. Baik, muda balik. Walaupun waktu dia mati tu umurnya 200 tahun contoh, menegak dah atas lantai, menegak dah waktu meninggal tu. Umur 200 tahun, bayangkan. Dia punya kedua tak tahulah lakukan. Tapi masuk syurga jadi muda boleh. Ibarat umur 30-an macam saya.
Masya Allah. Tak jadi. Tak jadi. Jadi 30 lah. 30 lah. Dalam tu ada 30. Baik. Selama-lamanya tak ada lah. Selama-lama macam tu tuan. Selama-lama dah tak ada kedut, tak ada. Tak ada bintik-bintik hitam, tak ada. Tak ada bintik-bintik hitam. Dan sehat selama-lamanya, tak ada sakit-sakit lah. Dan bertambah cantik. Nampak tu? Bukan kekal cantik. Biasa produk-produk kosmetik dia kata kekal cantik. Ni bukan kekal cantik, bertambah cantik. Maknanya kalau suami kita tengok tempat lain, tengok bini dia lawa. Paling-paling tengok balik bini dia lawa lagi daripada tadi. Duk tengok balik, tengok balik lagi lawa macam tu. Saya laki kan? Saya muju saya. Kemudian bertambah cantik selama-lamanya. Dan yang terlebih sedap sekali, yang terlebih nikmat sekali daripada nikmat syurga itu ialah melihat akan wajhullah Rabbul Jalil, yakni memandang, dibukakan hijab, memandang kepada zat Allah. Bukan bermaksud Allah berada di dalam syurga, bukan. Sewaktu mukmin di dalam syurga itu, Allah memuliakan mukmin sehingga Allah Ta'ala membukakan hijab, mereka dapat memandang kepada zat Allah tanpa kaifiat. Tak boleh nak kata lagu mana, tak boleh nak cakap, tak boleh nak lupakan. Tetap mukhalafah Allah Ta'ala tu. Tetap mukhalafah. Bukan bermaksud bila diperlihatkan zat Allah boleh cerita bentuknya, rupanya, warnanya, tempatnya. Dah, bukan. Tetap mukhalafah. Macam mana? Wallahu a'lam. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Habis. Musallih nak berdoa, Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Allahumma ba'id bainana wa baina khataayana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin. Telah selesailah, habis-habislah. Telah selesailah pungutan aku. Aku makna itu apa? Bukan saya. Dan tulisan aku ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, dengan taufik Allah, dengan petunjuk Allah kata Tuhan Pengarang, dapat dituliskan risalah Misbah Nur ini pada jam pukul 6 petang waktu Malaysia di Kampung Palur, Bulut Payung, Kelantan, di rumah Haji Wan Ahmad bin Haji Wan Ibrahim pada hari Ahad 2 hari bulan Jamadil Awal tahun 1409 Hijrah. Daripada hijrah Nabi ala sahibah Abu Salah wa azkat tahiyah ala yadi jami'ihal fakir ila Rabbi Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani ghafarallahu li wa li walidayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat amin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kullama dzakaraka dzakirun dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafirun wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita berapa lama nak kajikan kita ni? 4 tahun? 5 tahun? Masya Allah. 20 Mac 2014. Tulis tarikh lagi. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Besok cicit kita tengok, nenek ngaji kita ni. Peringatan sekiranya didapati di dalam risalah ini cakapan yang kurang jelas pada bahasa ataupun ibarat atau masalah, diharapkan murajaah kepada pengarang. Mudah-mudahan dapat diterangkan, dan sekiranya didapati salah diharapkan kepada yang membaca dan yang melihat memberi teguran secara Islam. Kalau kata kita salah ni, kita benar ni, tolong perbaiki, tolong perbetulkan secara Islam. Maka tunjukkan yang sebetul ni. Macam mana? Kalau kita kata salah kitab ni, tunjukkan yang jalan yang betul ni. Jangan kata salah ni. Dah yang betul mana? Mana tahu? Dengan bahawa digariskan di bawah itu, maknanya ada yang kata ada salah, gariskan kat bawah itu satu garisan. Kemudian mendatangkan pula akan perkataan yang betul di tepi risalah ini, supaya dapat saya merujukkan kesalahan itu kepada yang betul. Maklumlah manusia itu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan.
maklumlah manusia itu tak terlepas, tak sunyi daripada tersalah dan terlupa. Dan jika tidak mendatangkan dan tidak menggantikan dengan yang betul, bahkan semata-mata mengatakan salah, maka adalah teguran itu bukan teguran secara Islam, bahkan dinamakan teguran syaitan. Kalau salah kitab ni, ada untuk melihat zat Allah pula dah. Dah yang betul dah ke mana? Tak boleh tahu. Teguran syaitan namanya. Saya berhadap yang tidak memberi manfaat dan tidak berguna dan menyesat ia akan orang-orang awam. Menyesat orang awam. Sekali lagi saya berharap kepada yang alim-alim dan yang mahir pada ilmu usuluddin, ditatapkan risalah ini dengan insaf dan mengulang-ulang baca dan renung-renung. Sekiranya didapati padanya risalah ini yang menyalahi dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, maka hendaklah mendatangkan yang betul dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada kata-kata dalam kitab ni, perkara-perkara yang menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, datangkan yang betul. Macam cara menjadi salah-salah, tapi tak nak betul kan? Supaya berpanjangan petunjuk dan berhamburan ilmu yang sebenar sebelum nyata, janganlah segera mencela-celakan, kerana yang dicela itu mungkin betul. Jangan tertiba nak cela je. Boleh jadi yang kita nak cela itu benda yang sebenar. Tapi oleh kerana kita tak tahu, kita cela benda itu. Padahal yang nak dicela itu benda yang sebenar. Maka tidak merosakkan dengan mencela-cela itu. Andai katalah ada orang yang mencela kita ni, tak jadi rosak pun kita ni. Dan seimbang dengan kata syair, abal kalama unasul akhalaqa lahum wa ma alaihi idza abu min darar ma darra syams ad-duha fil ufuqil tali'ah alla yara daw'aha man laysa dha basar. Apa erti dia syair dari? Ditutup kitab ni dengan syair ni. Mencela oleh manusia akan perkataan yang tiada habuan bagi mereka itu pada pengetahuannya. Dia benda dia tak tahu. Dia tak tahu ilmu tauhid, tapi dia cela salah kitab ni. Padahal dia tak ada ilmu tauhid. Itu maksud dia. Dia nak cela benda yang dia tak tahu. Padahal tidak ada atas perkataan salah dan merosak. Apabila mencela mereka itu akan tiada merosakkan akan matahari di waktu duha. Matahari waktu duha kan, waktu naik matahari duha tu, cahaya dia tu tak jadi rosak pada ketika naik di tepi langit oleh ketiadaan melihat cahayanya oleh orang yang buta. Cahaya waktu duha tu dia jadi malap tak dengan sebab orang buta tak nampak? Tak ada jadi kesan apa-apa pun, tetap dibersinar juga macam tu, walaupun tak boleh dilihat oleh orang yang buta. Nak beritahu apa tu? Makna benda yang benar tetap benar walaupun dicela oleh orang yang jahil. Itu maksud. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Sesama kan? Tak? Ada pula kuning? Tak ada? Ada? Kita dah pesan lagi pula. Kita pesan lagi. Masya-Allah. Kitab ni tuan-tuan, hari ni tadi khatam, dekat Syahla pun khatam. Tapi orang sana tak ada buat pula kuning. Saya terlupa nak cakap. Kalau cakap dia jadi dia buat. Saya cakap kalau tak buat banyak, buat sebungkus untuk saya buat balik pun jadi kan. Tapi dah terlupa nak cakap, tak adalah dia buat. Mujuk kat sini ada. Alhamdulillah. Baik, tanda jadi. Kita baca sikit kitab Niyatul Musalli. Tanda jadi insya-Allah. Kita baca mukadimah kitab Niyatul Musalli. Tanda jadi azam kita insya-Allah nak sambung lepas hari besok. Mudah-mudahan kalau sampai ajal, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan nak menuntut ilmu. Baca sikit. Sebelum tu kita marilah sama-sama menghadiahkan Fatihah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi, para Rasul, sahabat-sahabat sekalian, alim ulama, ulama-ulama sekalian, khususnya tuan pengarang kitab Risalah Misbah Munir. Sebab dia kita boleh tahu macam-macam ilmu pengetahuan yang sangat jauh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun tidak begitu sempurna kefahaman kita. Jadi terima kasihlah kita kepada Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Qahtani. Begitulah juga kita menghadiahkan Fatihah kita kepada Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani, tuan pengarang kitab Niyatul Musalli, insya-Allah. Sirul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab? Tak ada? Ada. Ada? Boleh lah ambil sekejap. Kita baca dalam 15 minit. Boleh? Tak boleh saya nak berhenti. Boleh tak? Berhenti lepas tu tak datang. Lepas raya pun tak nak datang. Kalau tahu takut. Dah 15 minit. Tak ada jadi insyaAllah. Manalah tahu saya tak jumpa tuan-tuan lepas ni. Biasa bulan puasa banyak orang pergi bulan puasa. Ambil berkat insya-Allah, tanda jadi baca kitab Muliatul Musallin. Berapa ya ada syuting? Ustaz berapa ya tak? Pak ya dah. Pak ya, siapa ambil peri tak sing ngaji pulang semula. Jangan ambil kitab saja lepas tu tak main ngaji. Siapa bayar, tak nak pulang tak ngaji ke rumah. Pak bayar. Ada tempat tuan, ada orang wakaf kita. Orang ni punyalah anak pahala. Dia membelilah 50 orang kita. Dia kata saya hadiah semua. Mudah-mudahan 50 orang yang datang mengaji baca dengan asbab kitab yang dihadiahkan dapat masuk dalam buku saham ni. Maka dulu orang ambil. Yang datang ni 3 orang ni, 48 orang gaib dah ke mana kita. Tak kenai dulu. Tak nak ngaji pulang balik kita. Orang wakaf kita, orang nak pahala, kita ambil buat duduk letak kat rumah pula lah. Itu nasihat tuan, ingatan. Ambil kita, bawa balik, bawa sini balik ngaji buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. 15 minit. 9 suku janji berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ku bukan saya. Ku ni Syekh Darul bin Abdullah Fattani. Ku mulai risalah ini. Makna katanya musannif, aku mulakan kitab ni, risalah ni, kitab kecil ni dengan nama Allah, yakni dengan pertolongan Allah, dengan menyebut nama Allah. Aku mula nak karang kitab ni dengan aku nak menyebut nama Allah Ta'ala. Pembukaan kitab ni dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana nak mengikut aturan Al-Quran. Kerana nak mengikut aturan Al-Quran. Ni kitab nak cerita tentang sembahyang tuan. Rugi tak belajar kita ni. Dia nak cerita tentang sembahyang. Tapi bukanlah tiba-tiba dia cerita pasal rukun sembahyang dah. Adalah dia punya intro dulu. Bunga-bunga dia, goreng-goreng dulu, baru chorus. Tiba-tiba menjerit dia. Dia ada bunga-bunga dia. Dengan nama Allah. Yang pertama kerana nak mengikut Quran. Yang kedua nak beramal dengan maksud hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi kata, maksudnya kalau pekerjaan yang baik kita tak mulakan dengan membaca bismillah, dia punya keberkatan dia itu jadi terpotong, dia tak sempurna. Maka setiap pekerjaan yang baik-baik, bila dimulakan dengan bismillah, pahalanya, keberkatannya itu sempurna berkat. Maka oleh kerana Tuan Guru ni nakkan kesempurnaan berkat pada kitab dia, dia tak nak terpotong dia punya manfaat, dia punya berkat, maka dia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat murah, yakni Allah Ta'ala yang bersifat dengan maha pemurah. Pada siapa Allah Ta'ala ni bersifat pemurah ni? Pada sekalian makhluk Allah. Tak kira Muslim, tak kira kufur, tak kira siapa-siapa pun, semuanya mendapat kemurahan Allah. Dapat hidup macam biasa, dapat makan macam biasa, dapat hidup macam biasa lah. Yang tak semayang pun dapat hidup, yang semayang pun dapat hidup, yang tak semayang pun kaya, yang semayang pun kaya, yang kafir pun kaya. Itu kemurahan Allah itu semua dapat. Atas dunia ini semua dapat kemurahan Allah. Yang maksiat pun dapat, yang taat pun dapat. Lagi yang amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri
Adapun kasih sayang Allah hanya tertentu untuk orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Adapun orang kafir, adapun orang munafik tak dapat belas kasih Allah di hari kiamat besok. Yang dapat belas kasih Allah orang mukmin. Ada yang diringankan azab, ada yang dimasukkan syurga tanpa hisab, ada yang tidak dikekalkan dalam neraka akhirnya masuk syurga. Ada yang diberatkan timbangan kebajikan, macam-macam lagi. Itu contoh syafaat dengan sebab belas kasih Allah dan kasih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah Taala. Siapa dia Allah ni? Tuhan, pemilik tuan, tumpanan ataupun tumpangan sekalian makhluk, sekalian alam. Allah Ta'ala ni Tuhan sekalian alam. Bila sebut Tuhan, dia mesti bersifat istighna, terkaya, dengan mana tak berkehendak, tak berhajat pada yang lain. Lagi pula iftiqar ilaihi ma siwahu, sekalian yang lain semuanya berkehendak, berhajat, bergantung kepadanya Allah. Bila sebut Tuhan, itulah sifatnya, syarat iman. Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini, jalan segala orang yang muttaqin. Apa maksud orang yang muttaqin? Orang-orang yang takut kepada Allah. Dia punya jalan dia adalah sembahyang. Sembahyang yang dikatakan jalan orang takut kepada Allah ni adalah sembahyang yang didirikan menempati syarat-syarat dan rukun. Sembahyang yang menepati syarat, sembahyang yang menepati rukun qaulinya betul, rukun fi'linya betul, sebutan tajwidnya betul, ikhlas hatinya betul, akidahnya betul. Kemudian lepas daripada sembahyang, dia pandai jaga pahala sembahyang. Itulah maksud sembahyang yang disuruh diri kan. Sembahyang yang macam itulah, bukan sembahyang yang main hentam tu. Bukan sembahyang yang dalam keadaan mandi wajib tak tahu, ambil wudu tak tahu, tutup aurat tak tahu, rukun qauli tak tahu. Tapi sembahyang itu bukan sembahyang yang dimaksudkan. Sembahyang yang dimaksudkan ni sembahyang yang didirikan menepati syarat dan rukun. Ada tak Allah Ta'ala perintah sembahyang supaya, sebagai contoh, kita sembahyang dengan tak mengambil wudu, sembahyang dengan tak ada wudu? Adakah sembahyang dengan tidak berwudu sembahyang yang disuruh oleh Allah? Tak. Tiba-tiba kita sembahyang, tiba-tiba hati kita palingkan kepada makhluk, mudah-mudahan orang puji kita sembahyang. Adakah sembahyang tu yang disuruh oleh Allah? Jawabnya tidak. Sembahyang yang disuruh itu sembahyang yang disuruh dengan ikhlas. Sembahyang tapi akidahnya sesat. Adakah orang yang berakidah macam tu yang disuruh sembahyang? Tidak. Itu sembahyang, kita faham sembahyang. Dia sembahyang apa tu? Dia niat dia tapi dia tak buat. Bawa sok kambing, letak depan muka dia, suruh dia niat makan sok kambing. Jangan makan kulit kuning. Tengok kulit kuning, cecah kari rendang ayam, so dia nak jamah, jangan jamah. Niat saja sudah. Tengok merah tak muka dia. Kan? Dia kata, belum makan. Dah niat tu, dia dah makan lah tu. Tu jenis orang pesin sembahyang main niat. Nak pergi haji, niat. Jap. Dah, balik haji dah. Dah niat dah. Nak sembahyang? Niat dah sembahyang dah. Jangan main-main tu kan. Pahaman sesat ada kan ni? Kalau ada wajib bagi kamu jabatan agama. Sungguh supaya kami tindakan. Kalau tak nanti kami hasut sesiapa dah. Kan jangan-jangan lelaki kita kena nanti kan. Kan tengok abang kita datang sembahyang goyang kaki depan TV main niat. Hati. Dia kan nak cari dia punya pengikut. Wajib kena laporkan pada pihak yang berkuasa kalau dia jadi paham-paham kali itu. Jadi Allah Ta'ala jadikan. Maka kalau tuan-tuan mendirikan sembahyang dengan cara yang sebenar-benarnya, maka tuan-tuan telah berada di atas landasan jalan-jalan orang yang takut kepada Allah. Kita bukan orang yang takwa, tuan-tuan. Kita ni ahli maksiat, betul.
kita ni bukan jadi orang soleh, kita ni bukan jadi ahli ilmu. Bila dah ilmu tak ada amal lagi lah. Tapi apabila dia sembahyang mengikut cara yang betul, niatnya, akidahnya, semua dia jaga, maka dia sedang berada di atas landasan jalan orang yang takut kepada Allah. Walaupun kita bukan takut kepada Allah, bukan kita orang yang takwa, tapi bila sembahyang dengan betul, dia dah ada atas jalan dulu. Kalau jalan orang bertakwa tadi menyampaikan kepada redha Allah, menyampaikan kepada syurga Allah, maka tiap-tiap orang yang duduk atas jalan itu pun insya-Allah sampai juga. Sebab apa sampai? Kerana jalannya sama. Baik. Segala puji bagi Allah sekalian alam yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang itu jalan orang yang muttaqin. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din, dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu mursalin, penghulu segala rasul, yakni dijadikan sejuk hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Tu dah bunyi lagu tu nak berganti. Tu dia punya uraian dia panjang. InsyaAllah jadilah, tak ada jadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini, Allah Ta'ala dengan keberkatan Tuhan pengarang kita, dengan keberkatan para malaikat yang berhimpun di dalam majlis ilmu, dengan keberkatan keikhlasan hati tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa-doa kita, yang bangsa dunia, yang bangsa akhirat, yang tersurat, yang tersirat, yang doa-doa yang boleh kita luahkan, dan doa-doa yang tidak terluah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui sekalian niat dan hajat-hajat kita, walaupun tak terungkap. Mudah-mudahan segala hajat niat yang baik-baik itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita suami yang soleh, menjadikan kita isteri yang solehah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu hati kita, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, muslimin-muslimat yang jauh yang dekat, yang kenal yang tak kenal, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kepada ilmu. Jadikan kita orang yang menuntut ilmu, sampai kita nyawa kita diambil oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sedang mengalami pelbagai jenis masalah dalam rumah tangga, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sedang dibebani hutang piutang, mudah-mudahan dilangsaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah saya minta maaf banyak-banyak pada semesta ini. Sepanjang semesta ini boleh jadi ada salah silap saya, salah bahasa saya, bahasa saya minta maaf dunia akhirat zahir batin. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas daripada dimaklumkan oleh Ustaz kita nanti, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana